Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Penang menentang pasukan Perak dalam saingan pusingan kedua Piala FA, yang mana Penang berjaya menang 4-1 pada perlawanan ini. Boleh saya katakan pada perlawanan ini sebenarnya ketika kedudukan 2-1, ketika Perak berjaya untuk menjaringkan satu gol, Perak mula menunjukkan semangat dan juga passion untuk mencari gol penyamaan. Mereka mula meningkatkan gerakan serangan yang menarik. Mereka cuba melakukan serangan bertubi-tubi. Tetapi yang menjadi masalahnya, apabila saya tak sangka yang apabila Perak cuba untuk menjaringkan gol, tengok Penang yang berjaya untuk menjaringkan lagi 2 gol untuk menjadikan kedudukan 4-1. Apa yang terjadi sebenarnya? Baiklah, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, yang pertama saya nak puji ataupun saya nak mulakan ulasan dengan pasukan Penang. Untuk pasukan Penang pada kali ini, apa yang saya suka adalah tentang gerakan mereka, terutamanya di 15 minit yang pertama ataupun senang cerita first half, iaitu peranan Endrick Dos Santos dan juga Hilal serta Daniel Ashraf di bahagian tengah. Yang mana bagi saya, apabila Endrick Dos Santos dan juga Hilal digandingkan di bahagian tengah, mereka menunjukkan satu corak dan juga momentum yang bagus untuk memastikan yang pasukan Penang ni lebih kreatif di bahagian serangan dan banyak melakukan hantaran di belakang pertahanan untuk mencari winger mereka. Dan benda tersebut, apa yang kita boleh tengok ketika 15 minit yang pertama, Penang bermain dengan sangat baik. Mereka berjaya untuk kontrol bahagian tengah. Mereka berjaya untuk melakukan hantaran di belakang pertahanan. Dan gerakan-gerakan mereka sangat menarik di bahagian tengah. Bahkan mereka boleh link up dengan bahagian kiri, iaitu Saravanan. Yang mana banyak hantaran yang dilakukan kepada Saravanan di belakang pertahanan dan juga larian yang dilakukan oleh Saravanan adalah di belakang pertahanan. Memang memberi ancaman kepada pasukan Perak. Dalam erti kata lain, dalam 15 minit pertama tu memang Saravanan menjadi duri dalam daging untuk pasukan Perak. Memang sukar nak jaga Saravanan. Dan juga gerakan Penang di bahagian tengah untuk mencari Saravanan tu pun memang terbaik hantaran-hantaran yang dilakukan. Jadi itu benda pertama lah yang boleh saya puji. Hantaran di belakang pertahanan yang dilakukan oleh Endrick dan juga Hilal, dan juga peranan Saravanan di bahagian kiri ketika first half dan terutamanya 15 minit pertama menunjukkan yang kepada saya, Penang bermain dengan lawa dan juga corak permainan yang baru. Tetapi jangkaan saya meleset apabila selepas 15 minit, masuk minit ke-20, masuk minit ke-30 dan juga masuk second half, Penang dah hilang dah rentak tu. Rentak tu dah tak ada. Tak ada dah hantaran-hantaran di belakang pertahanan, tak ada dah hantaran-hantaran mencari Saravanan, dan Saravanan pun dah tak buat dah larian-larian sebegitu. Tetapi untuk 15 minit pertama, yang tu yang boleh saya puji untuk pasukan Penang ketika perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang boleh saya puji juga tentang pasukan Penang adalah kemasukan Syafiq Al-Hafiz menggantikan Shukri Hamid di bahagian defensive midfielder. Yang mana kemasukan Syafiq di bahagian defensive midfielder semalam boleh dikatakan dia berperanan lebih kepada holding, iaitu beliau boleh membantu bahagian pertahanan, iaitu untuk mengganggu ataupun menjadi defensive midfielder, dan dalam masa yang sama beliau juga membantu bahagian serangan dengan membuat larian-larian ataupun membantu Endrick Dos Santos ketika build up untuk pasukan Penang. Dan hasilnya kita boleh lihat apabila gerakan yang dilakukan oleh Syafiq dan juga Endrick Dos Santos berjaya untuk mendapatkan satu sepakan penalti kepada pasukan Penang ketika perlawanan semalam, apabila Syafiq dijatuhkan dalam kotak penalti oleh goalkeeper pasukan Perak. Jadi apa boleh saya katakan tentang peranan Syafiq ni, dia balance. Daripada segi bertahan dia boleh buat kerja, daripada segi membantu bahagian serangan pun dia boleh buat kerja. Jadi benda tu yang menyebabkan kestabilan di bahagian tengah pasukan Penang ketika perlawanan menentang pasukan Perak pada perlawanan semalam. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Penang. Yang ketiga yang boleh saya puji juga untuk pasukan Penang adalah tentang defense department yang diketuai oleh Arif Ar-Rashid lah. Yang mana boleh dikatakan defense department mereka juga bertindak dengan sangat cemerlang. Mereka memastikan yang banyak percubaan ataupun tekanan ataupun serangan bertubi-tubi dilakukan oleh oleh Perak gagal dimanfaatkan dengan baik, dan mereka berjaya untuk block, mereka berjaya untuk intercept hantaran-hantaran dilakukan, mereka berjaya untuk menghalang percubaan-percubaan yang dilakukan oleh pemain Perak, dan mereka bertindak balas dengan sangat baik. Tetapi kalau nak kata daripada segi overall gameplay, memang kita nampak Perak bermain dengan lebih baik lah daripada in term of structure ketika menyerang. Tetapi daripada segi defending, pasukan Penang ni beraksi dengan sangat cemerlang juga.
sebab mereka lebih berdisiplin, compact dan juga communication antara mereka tu agak bagus. Di samping dibantu oleh barisan tengah untuk memastikan yang barisan pertahanan mereka gagal ditembusi oleh pemain-pemain Perak. Itu yang ketiga yang boleh saya puji. Jadi itu yang saya boleh puji untuk pasukan Penang. Selain daripada segi set pieces, gol daripada Hilal tu memang cantik. Tapi saya dah puji dah Hilal tadi dengan Endrick pada first. Lepas tu gol yang terakhir, iaitu daripada Adil Raub. Apabila kemasukan Adil Raub, boleh dikatakan barisan serangan pasukan Penang ni agak hidup. Mereka melakukan tekanan awal. Pujian perlu diberikan kepada Adil Raub, yang mana Adil Raub melakukan tekanan kepada penjaga gol dan juga pertahanan Perak, dan dia berjaya untuk ambil bola dan memasukkan bola ke dalam gawang. Jadi pujian memang patut diberikan kepada dia lah, sebab dia berani untuk pressing ataupun memberi tekanan kepada pemain pertahanan dan juga pemain pasukan Perak sendiri. Itu yang boleh saya puji untuk pasukan Penang. Untuk kelemahan pasukan Penang yang paling ketara adalah semalam peranan Casagrande. Casagrande boleh dikatakan terlalu isolate. Beliau tak mampu untuk link up dengan bahagian serangan dengan baik. Beliau juga tak boleh nak menerima hantaran dengan baik. Jadi boleh saya katakan Casagrande semalam hilang daripada game. Beliau tidak banyak membantu bahagian serangan. Beliau tidak memberi apa-apa impak yang positif kepada bahagian serangan. Bahkan beliau hilang daripada radar. Itu bukanlah Casagrande yang saya nampak. Dan corak permainan Penang pun dah tidak berkisarkan kepada Casagrande. Dulu kita nampak Penang bermain berkisarkan kepada Casagrande sebagai target man. Tetapi perlawanan semalam memang nampak yang Penang bukan lagi meletakkan Casagrande sebagai target man utama mereka, ataupun mereka tidak bermain berpaksikan kepada Casagrande lagi. Itu yang menyebabkan Casagrande isolated, bersendirian, tidak nampak dalam game. Jadi Casagrande perlu ubah corak permainan beliau supaya beliau boleh link up dengan bahagian tengah dengan sangat baik, dan juga boleh involve, boleh libatkan diri dengan bahagian serangan dengan sangat baik lah. Kalau tak susah lah. Kalau Casagrande stay nak macam tu, memang tak nampak impak yang boleh dia bantu untuk bahagian serangan. Itu yang perlu diperbaiki oleh barisan pasukan Penang. Untuk Perak, kelemahan pasukan Perak yang boleh saya katakan, yang pertama adalah daripada segi serangan. Mereka menyerang, mereka ada struktur. Mereka berjaya untuk melakukan percubaan. Tetapi serangan-serangan mereka ini sebenarnya serangan-serangan yang boleh dikatakan hanya sekadar boleh melakukan percubaan jarak jauh, dan percubaan-percubaan tersebut tidaklah terlalu berbahaya. Yang mana ini adalah disebabkan mereka tidak terlalu tenang. Yang mana apabila mereka cuba nak melakukan serangan, mereka terlalu kelang kabut. Yang mana mereka bermain dengan pressing yang agak laju, mereka rampas bola dan mereka cepat-cepat nak push bola untuk melakukan serangan. Dan benda tersebut menyebabkan mereka punya final decision ataupun final ball yang cuba untuk disudahkan tidak akan menjadi. Itu yang menyebabkan banyak serangan-serangan mereka kadang-kadang orang kata apa, gagal untuk disudahkan dengan baik, gagal untuk dihantar dengan baik ke bahagian hadapan, dan gagal untuk dicipta dengan baik. Itu yang menyebabkan barisan pasukan Perak di bahagian serangan ni tak banyak percubaan yang menarik sangat. Tetapi daripada segi in term of menyerang tu ada, tetapi tak menciptakan sesuatu benda yang boleh dikatakan menarik untuk menjaringkan gol ataupun yang terbaik untuk disudahkan oleh barisan hadapan. Mungkin disebabkan mereka adalah pemain muda, mereka perlu improve lah. Dan untuk Akil Hilman sebagai striker, beliau dah cemerlang. Beliau ada daripada segi speed, kelajuan ada, daripada segi fizikal, body beliau tough. Tetapi yang perlu diimprove oleh beliau adalah daripada segi positioning, daripada segi ball control, dan juga daripada segi penyudah. Sebab itu yang diperlukan oleh seorang striker. Striker perlukan positioning yang betul dan juga penyudah yang bagus. Sekiranya dua ni ada pada Akil Hilman, maka dia akan jadi striker yang hebat. Dia muda lagi, dia boleh gilap lagi. Itu untuk pasukan Perak. Kelemahan pasukan Perak yang kedua adalah daripada segi defense department lah. Semalam defense department pasukan Perak boleh dikatakan agak barai. Mereka punya pertahanan buat simple mistake, score on goal, buat foul termasuk goalkeeper. Mereka punya communication loose, mereka tak berkomunikasi dengan baik. Mereka punya space terlalu memberi ruang kepada pemain-pemain pasukan Penang untuk melakukan larian, terutamanya Saravanan dan sebagainya. Mereka punya defense tak compact, banyak kan. Jadi defense dengan goalkeeper perlu berkomunikasi dan perlu tingkatkan disiplin lagi untuk next game. Dan untuk bahagian tengah pula, mereka perlu lagi hidup lah. Selepas video saya keluar, nampak sangat tengah Perak tak apa hidup. So waktu video saya ada, nampak juga hidup tu. Jadi itu ulasan saya. Tetapi apa yang boleh saya puji, pasukan Perak punya semangat. Mereka tak berputus asa. Mereka terus main menunjukkan yang mereka
nak menang game tu, yang mereka memang berusaha betul-betul. Yang tu yang saya suka, mereka punya passion. Jadi kalau mereka ada owner yang baru yang boleh settlekan masalah dalaman mereka yang sebenar-benarnya, saya rasa Perak boleh kembali seperti dahulu. Sebab mereka ada jiwa, mereka ada semangat, mereka ada coach yang bagus, Yusri Cik Lah, and yang boleh membantu untuk bangkitkan balik pasukan Perak. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.